Pasukan petugas khas bagi menyiasat kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah itu akan meneliti semua syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai keselamatan sekolah agama yang ditubuhkan selepas tragedi di Yan Kedah pada 1989. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, beliau dimaklumkan cadangan yang dikemukakan RCI selepas tragedi Sekolah Agama Rakyat Taufiqiyah Khairiyah Al-Halimiyah atau Pondok Pak Ya yang mengorbankan 27 nyawa itu tidak dilaksanakan dan diguna pakai. Membuat spekulasi sehingga siasatan dan sebarang kemungkinan akan ditunjukkan kepada jabatan kuasa yang saya sebutkan dan akan dilakukan kepada umum dalam ada unsur-unsur wilayah dan unsur-unsur di luar daripada kesalahan atau kesilapan teknikal termasuk Mesyuarat pertama pasukan petugas khas itu akan diadakan Selasa ini. Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, beberapa kejadian kebakaran yang pernah berlaku di Sekolah Agama Rakyat dan Mahat Tahfiz memberi imej negatif terhadap sistem pendidikan Islam. Kes kebakaran di kedua-dua jenis sekolah agama itu tidak lagi boleh dibendung. Tegas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, pembentukan pasukan petugas khas itu bukan bertujuan untuk mengambil alih kuasa kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri. Sebaliknya hanya sekadar untuk mengemukakan dan menggariskan beberapa cadangan penambahbaikan. saya fikir kerana mungkin satu kejadian bukan lagi satu kejadian yang berlaku, ini akan memberikan gambaran yang buruk pada sistem pendidikan juga di negara tersebut dan juga menimbulkan imej pendidikan Islam serta membubuhkan imej dari segi pihak percepatan dan juga dapatan atau sisi pengkuasaan yang telah menjelaskan garis panduan yang menunjukkan dan juga ciri-ciri keselamatan yang harus dilakukan pada manfaat atau seragam rakyat. Beliau bercakap dalam sidang media selepas sesi dialog perdana Transformasi Nasional 2050 TN50 Kluster Keselamatan di Pusat Latihan Polis Pulapol di Ibu Negara. Pada sidang media sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut diminta mengulas spekulasi tonggas yang ditemui di lokasi kejadian. Beliau berkata perbincangan sudah diadakan dengan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Datuk Wan Muhammad Nur Ibrahim dan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Amar Singh Izhar Singh mengenai kemungkinan kebakaran. Kita tidak harus membuat spekulasi sehingga siasatan dan sebarang kemungkinan akan ditunjukkan kepada jabatan kuasa yang saya sebutkan dan akan dilakukan kepada umum dalam ada unsur-unsur wilayah dan unsur-unsur di luar daripada kesalahan atau kesilapan teknikal termasuk gangguan pintasan elektrik di premis. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan bekerjasama dengan PDRM sekiranya tragedi kebakaran Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah di Jalan Kramat Ujong mempunyai unsur jenayah. Ketua Pengarah JBPM Datuk Wan Muhammad Nur Ibrahim berkata, buat masa ini pihaknya sedang menyiasat dari sudut kecuaian serta taknikal dan siasatan dijangka mengambil masa hingga 2 atau 3 minggu. Menurut Datuk Wan Muhammad Nur, peringkat awal siasatan adalah mencari punca kebakaran dari pelbagai sudut termasuk mendapatkan rakaman percakapan daripada pemilik premis, mangsa yang terselamat dan saksi di tempat kejadian. Kata beliau lagi, jika melibatkan elemen jenayah dan sabotaj, pihak bomba akan menyerahkan laporan kepada PDRM untuk siasatan lanjut. Beliau berkata setakat ini pasukan forensik JBPM telah pun mendapatkan keterangan daripada pemilik premis serta beberapa mangsa selain saksi kejadian.
Mengulas lanjut, Datuk Wan Muhammad Nur menyifatkan tragedi semalam adalah yang terburuk selepas tragedi Sekolah Agama Rakyat Taufiqiyah Al-Khairiyah Al-Halimiyah atau lebih dikenali sebagai Pondok Pak Ya di Kampung Padang Lumut Yan, Kedah pada 22 September 1989 yang meragut 27 nyawa pelajar. Siasatan awal Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur semalam mendapati kebakaran di pusat tahfiz itu tidak berpunca daripada litar pintas apabila siasatan mengesahkan litar elektrik pada suis utama bangunan tahfiz tersebut berkeadaan baik. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM memberi amaran keras kepada mana-mana pihak yang memuat naik dan menyebar gambar yang disifatkan boleh mengganggu sensitiviti keluarga dan waris mangsa. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Jalani Johari berkata, sekiranya ada yang mengingkari notis berkenaan, mereka boleh didakwa di bawah Seksyen 211 dan 233. Ini kerana tindakan sedemikian boleh mengaibkan mangsa dan keluarga. Mereka sewajarnya menyimpan gambar tersebut sehingga siasatan selesai. Tegas beliau, pemantauan sentiasa dilakukan bagi mengekang budaya tersebut. Jadi kita telah ambil tindakan dan tindakan akan diambil kepada mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan mana-mana gambar ataupun coretan-coretan yang berbau fitnah ataupun sengaja menimbulkan kekeruhan di luar sana. Terdahulu beliau melawat Pasar Tani Kuala Ping, Hulu Terengganu. Dalam pada itu, Datuk Jalani turut mengingatkan orang ramai agar tidak mudah terpedaya dengan kutipan derma kilat yang diurus selia mereka yang tidak bertanggungjawab. Sebaliknya, mereka perlu selidik kesahihan tabung berkenaan kerana banyak pihak yang cuba mengambil kesempatan menangguk DI keruh semasa insiden berlaku. Ketika ini ada aduan diterima dan tindakan akan diambil secepat mungkin.